Semuanya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita berkumpul pada malam ini. Yang sama ada kita sedar atau kita tidak sedar, setiap apa yang kita berjumpa dan bertemu sewaktu untuk melakukan kebaikan maupun keburukan, maka semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita daripada rumah kita tadi, daripada mana-mana kita tadi nak ke sini, pastinya kita telah berjumpa dengan berbagai-bagai makhluk Allah. Sama ada kita perasan ataupun tidak, kita tengok ataupun tidak, kita tegur ataupun tidak, kita bercakap ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Bahkan mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita buat pada malam ini. Tetapi malangnya saksian semata-mata, walaupun anak kita menjadi saksi, walaupun pasangan kita menjadi saksi, walaupun kawan-kawan kita yang berada di dalam masjid ini juga turut menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita buat pada malam ini, tetapi hati kita tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka sehebat manapun saksian mereka, kita tidak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj. Cuba kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Isra Mi'raj, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga selalu baca dalam hadis 40, hadis yang pertama sekali. Dalam hadis itu, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan tak dapat tidak, mesti kena ada niat. Walaupun luaran kita nak buat cantik, luaran ni kita baca Quran nak banding dengan kawan-kawan kita, kita paling best sekali, paling seronok sekali sebab kita banyak ingat Quran. Kawan satu pun gagak, kita ingat banyak, kita duk rasa kita hebat, tapi belum tentu hebat sebab hati kita kok mana. Kalau hati kita lillahi ta'ala, luar kita pun lillahi ta'ala, buat betul dengan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, baru kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan kita yang jauh pada masjid, bila kita tanya, kenapa tak main masjid ni? Kenapa tak solat? Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak puasa? Apa mereka jawab? Ustaz, abang, adik, jangan tengok luaran. Luaran tak penting pun. Ni dalaman ni, kita dengan Allah Ta'ala baru betul. Hampa ni mengaji tak habis pun, kita pula dia tuduh mengaji tak habis. Innamal a'malu binniyat. Lepas tu semayang lah macam-macam lah dia cerita keluarkan hati untuk kita, dia pula, kita pula dia tuduh mengaji tak habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam innamal a'malu binniyat, last sekali Nabi sebut apa? Last sekali, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Ni akhir dah ni, orang ikut sekali dengan Nabi, bukan datang dia kat masjid contohnya ikut naik kereta sekali dengan Tok Imam. Pada ni hijrah mereka dengan Nabi, bukan dengan sahabat, bukan dengan tabi'in, bukan dengan imam-imam empat dah. Cerita pentingnya niat ni, walaupun perbuatan kita buat sama orang. Nabi sebut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Sesiapa yang hijrah dia kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, memang pergi dia tu, walaupun Nabi tak ada bersama dengan dia, tapi dia pergi tu lillahi ta'ala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Hijrah dia dapat pahala sebab kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrah dia kerana dunia, bukan kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya, ataupun kerana perempuan, ataupun kerana siapa-siapa pun, hijrah dia di atas apa yang dia niatkan. Begitu juga kalau kita ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tak tengok rupa parah kamu, rupa parah kita, tubuh badan kita tak tengok langsung. Sebab tu kita dijadikan berbeza-beza. Ada orang kata tak apalah duduk di Pakistan kulit gelap, saya duduk Malaysia pun kulit gelap. Ada orang comel, ada orang duduk, ada orang macam-macam. Orang ni kata kat orang ni muka anda comel, ni bukan orang sini ni.
Mesti orang luar cek-cek kena orang Kedah rupanya. Selalu orang kata orang Kedah ni jomel-jomel, orang Kelantan jomel-jomel sebab apa kamu duduk. Orang berkata macam-macam. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok pun benda tu. Yang tengok siapa yang tengok kita. Sebab tu bila anak kita baru dilahirkan, orang mari tengok, pertama sekali dia puji, comel sungguh. Dia puji anak kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis tu Allah Ta'ala tak tengok rupa pandang kita dan tubuh badan kita. Bila Allah Ta'ala tak tengok, di antara sebabnya itulah di akhirat Allah Ta'ala tak tanya pun tentang rupa parah kita, tentang tubuh badan kita. Allah Ta'ala tak tanya pun di akhirat. Kenapa muka macam ni, kenapa dilahirkan macam ni, tak tanya. Tapi setelah syumurnya kita datang, tiba-tiba hilang mata sebelah, hilang tangan sebelah, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru Allah Taala tanya balik, kenapa aku bagi cukup sifat, datang kepada aku tak cukup sifat. Itu pandai-pandailah kita jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Taala tengok kat kita ni apa? Allah Taala tengok hati kita, wa a'malikum, dan amalan kita. Bila kita mengaji bahasa Arab, wow, di tengah tu maknanya limutlaqil jam'i, kena kumpul kedua-duanya sekali. Qulub saja, hati saja tak jadi. Orang kata hati cantik, luaran tak cantik, tak apa. Tak. Tu siapa kata, siapa bagi tahu tak ada, kita tak tahu. Tapi Nabi SAW sebut, qulubikum wa a'malikum, kena campur kedua-duanya sekali. Hati lillahi ta'ala, perbuatan kita juga datang daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya, barulah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok satu hadis daripada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni saya baca teringat sebab masa saya duduk kat Yaman dulu. Lepas saya mengaji pondok Setumbu, saya balik mengajar Ustaz di pondok abang saya di Madrasah Nur Hidayah Kuala Ketin. Abang saya ni anak murid Tok Jumah. Saya tak ada nak mengaji dengan dia. Bukan tak ada masa kehidupan dia, mana tak sempat mengaji dia, mengaji dengan anak murid dia dulu. Bila nak sambung kat situ, orang kata tak apalah, pergi mengaji kat Tok Boy Hashim kat Setumbu. Balik pada Setumbu, mengajar kat situ setahun lebih, sambung belajar ke Yaman. Sana'ah ke? Ada orang tanya, Yaman di mana Ustaz? Sana'ah ke Hadramut? Kalau Sana'ah ibu kota, Hadramut tempat baik, dua-dua ada. Saya pergi ke Taiz, cawangan baru yang dibuka oleh Permaya. Pergi-pergi sampai tempat tu, kebetulan kami duduk tu di Masjid Muaz bin Jabal. Malam ni kita nak baca hadis dia ni. Ada tanya Nabi SAW. Tapi kita cerita sikit lah. Maknanya masjid orang Nabi baru dah, tinggal mihrab dia yang kecil. Orang tak bongkar, seorang tak runtuhkan supaya ada kenangan. Yang lain semua dia buat elok balik dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada juga orang tanya, Ustaz, kenapa tak ke Yaman balik, seronok duduk sana? Tempat kami mengaji dulu dah hancur habis dah. Sebab peperangan di antara Sunni dengan Syiah. Tak perlu sebut dah benda tu. Kita nak sebut apa Muaz tanya Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Muaz tanya apa pada Nabi SAW? Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, boleh tak mau ceritakan aku satu amalan yang boleh aku masuk syurga, wa yuba'idni minan nar, dan aku dijauhkan daripada neraka. Boleh tak ya Rasulullah, tolong ceritakan aku satu amalan yang aku boleh masuk syurga. Bila aku amal dengan amalan itu, aku boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama aku dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi jawab apa kamu Muaz? Nabi jawab, laqad sa'alta an azim. Kita tengok seni bahasa Arab dulu. Sebelum kita nak apa mana, kita tengok seni bahasa Arab dulu. Sa'alta makna engkau tanya. Kita buat balik. Sa'alta makna apa? Engkau tanya. Boleh Nabi jawab sa'alta an azim. Mu tanya benda yang besar. Tapi di sebelum pada tu, Nabi letak laqad sa'alta. Apa maksud itu? Maknanya nak cerita kata yang tanya ni berat sungguh. Bukan ringan-ringan penyakit dah. Memang benar berat. Sebuah contoh lah. Tu maknanya Arab dia buat taukid, menguatkan apa yang dia cakap. Kalau kita contoh kat kawasan kita lah, selalu kita cakap, jumpa dengan seorang, abang, kakak suruh balik. Kita cerita dulu lah tak. Dia tengok kita sungguh kamu ni dia ni. Kan dia nak kena aku sebab semalam aku kena dah. Kita jadi macam sungguh kedak, sungguh kedak. Maknanya kalau tak ada taukid.
Tapi kalau kita cerita dengan gaya muka kita, tak percaya lu, tanya dia ni. Dia dengan muka, dia dengan gaya, dia dengan nak marah, dia dengan terking dah, baru kita faham. Memang sungguh-sungguh ni, bukan tipu-tipu. Arab tak payah buat kerja ni. Ada juga lah orang bawa, tapi tak sampai tahap tu. Kalau Arab yang mengaji, dia tak payah sampai tahap tu. Dia cerita apa? Laqad ada maknanya huruf-huruf dalam bahasa Arab ni mentaukidkan, menguatkan apa yang dia cakap. Laqad sa'alta an azim. Mu tanya ni Muaz, satu benda yang besar, bukan benda yang kecil, bukan benda main-main dah. Benda yang besar, benda yang susah, benda yang segala-galanya. Kita cerita, tertanya bukan benda main-main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Siapa-siapa yang nak tengok WhatsApp apa semua tu, kalau salah saya punya matan tu, kena tegur tak apa. Yang matan hadis saya baca tu Ustaz, bukan apa salta saja, tak apa bagi tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tapi walaupun benda ni benda besar, bukan benda kecil. Nabi sambung lagi sabda dia apa? Nabi sebut wa innahu la yasirun ala man yasarallah. Walaupun Nabi SAW sebut pada permulaannya, mu tanya ni satu benda yang besar, tapi Nabi sebut wa innahu la yasirun ala man yasarallah. Sesungguhnya mudah aja bagi sesiapa yang Allah Ta'ala nak mudahkan. Tu dalam hadis sebut, kita titik sah hadis tu, kita buat turun sampai kat kita lah ni, kita ambil kat kita lah ni. Apa kefahaman tentang hadis tu, kita bawa ke dalam masjid kita pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sebut dalam masjid kita, mungkin orang yang dalam masjid kita ni ada yang duduk hujung Taman Bukit Indah. Taman lah tak, bukan kampung kan. Sebut Bukit Indah, Taman Bukit Indah. Ada yang duduk di hujung taman, ada yang rumah dia dah habis taman lah, tapi sebelah ni jauh masjid. Ada yang duduk taman sebelah, tapi nak pergi kat surau jauh, taman dia dekat dengan masjid ni, dia balik. Ada orang yang sakit kaki, ada orang yang kecil manis, ada darah tinggi, ada dia jalan nak berbinang mata, kata orang manis, dia jadi nampak bunga-bunga tu nak apa. Gagal juga mereka masjid. Ada orang yang duduk tepi masjid, buka pintu rumah dia tu, boleh masuk masjid, nampak pagar masjid. Tapi nak cerita apa, yang jauh-jauh tadi ni boleh mandi. Nak sembahyang rumah, tak apalah, orang boleh sembahyang rumah dengan bini kita, atau orang boleh, bukan tak boleh. Tapi kita nak mari juga kat masjid, sebab apa? Tak tahulah, pasal tak puas hati. Maya kat masjid, pasal tenang. Tu nak cerita apa? Wa innahu la yasirun ala ma yasarun. Nak masuk syurga ni benda yang besar, bukan benda kecil. Kita bukan macam kita tanya orang atau orang tanya kita. Kalau kita jumpa orang tengah jalan lah, tanya, nak masuk syurga, masuk neraka. Agak dia nak jawab apa agak kita. Nak masuk syurga ni sebab ni, tu nak balik mandi kalau main masjid ni. Cuba tanya seseorang yang duduk di pintu masjid dah, nak masuk syurga, masuk neraka. Tak nampak, aku duduk depan masjid ni, nak masuk syurga. Ada marah kita balik. Cuba tanya ada opak tabung masjid tu, ada curi di masjid, tanya dia, hai ni buat ni nak masuk syurga, masuk neraka ni. Agak-agak dia jawab apa? Nak masuk neraka juga. Tak jawab tu, dia kata dia nak masuk syurga juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tapi tak boleh nak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala rasa payah, rasa apa, rasa macam-macam. Tapi kita tak tahulah, rasa dia seronok masa waktu tak boleh nak duduk. Walaupun kita balik tadi ni, Allahu Akbar, balik tempat kerja dengan jam dia, dengan apa, lengan pinggangnya, ubat darah tinggi tak bawa, ubat kecil manis tak bawa, makan-makan tak larat lagi, tapi boleh balik. Itu nak cerita apa? Wa innahu la yasirun ala ma yasarallah. Ni orang yang jenis orang yang Allah Ta'ala nak permudahkan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya selalu sebutlah, tak tahulah saya datang bulan sebelah tu sebut ataupun tidak. Kalau tak sebut, tak apalah saya sebut. Kalau sebut, ulang balik supaya semangat untuk diri kita. Saya pernah pergi satu masjid, Simpang Pak Gombak. Simpang Pak Gombak ni dia ada seorang umur 70 lebih lah. Bini dia tak tahulah umur berapa. Petang-petang nak pergi dengan kuliah maghrib ni, kereta tolak hospital tu, dia tolak dekat 1 kilometer lebih. 1 kilometer tak tahulah, tapi kalau 500 meter dalam tangan lah. Nak masuk maghrib dia datang awal lagi, dia mandi, bini dia pun semua dah tolak mereka masjid. Pendong masuk dalam, kalau bahasa Bali sebut tu, terkeluar tu tak faham lah. Dia dukung masuk dalam masjid. Kali pertama saya jumpa dia, kali kedua saya pergi pula kuliah saya jumpa dia. Saya tempat dia macam tempat tuan-tuan lah. Ada kekosongan sama kosongan saya pergi. Sebab saya tak boleh ambil tetap. Saya selalu baling dengan Sungai Buloh, baling dengan Selangor KL ni. Tak tahu bila ada seni bila balik. Nasib baiklah pagi-pagi mengajar-mengajar is.
ada juga kat sini. Kalau kata hanya mengajar malam saja, pakai tak tahu masa mana duduk kat Bali, masa mana duduk kat sini. Jadi macam tu rasa dekat pula. Nak cerita kata apa? Saya tanya dia, abang sebab apa tak main kat rumah? Walaupun dia tahap pakcik dah tu, tapi tetap abang lah bagi ke dia ni. Bang sebab apa mayang tak main kat rumah? Dia kata jadi tak boleh. Sebab apa? Sebab lepas mayang saya nak dengar kuliah pula. Sini bukan tak buat live buat, tapi tak buat hati nak mari. Mana kita boleh jangan lagi kita apa? Ini orang yang Allah Ta'ala nak permudahkan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pergi pula sekali lagi, tanya mana dia? Kata dua-dua dah tak ada. Tapi tak tanya panjang lah, takut orang kata apa? Accident besar ni, tak ramai nak dengar. Jadi titik sekat tu, maknanya mari juga nak menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita tengok macam ya Allah susahnya semayang rumah nak senang dah. Kita sakit sikit pun duduk rumah dah, tak semayang dah. Bukan tak semayang, mayang sendiri, mayang tidur dah. Tu kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung sikit hadis tu. Di akhir hadis tu Muaz pula, Nabi pula cerita kepada Muaz, ala adulluka an abwabil khair. Nak tak kalau aku tunjuk kamu pintu-pintu kebaikan. Ada di tengah tu ada lagi matahari dia. Di antaranya Nabi suruh ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah, jangan sekutukan Allah sesuatu pun. Itu maknanya di antara benda-benda yang kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni di akhir hadis tu saya ambil, ala adulluka an abwabil khair. Nak tak kalau aku tunjuk kamu pintu-pintu kebaikan? Tanya Muaz. Muaz diam, Nabi terus sambung. Nabi kata apa? Ni matan dia saya tak ingat betul, tapi mafhum dia kata sedekah kita dapat memadamkan kejahatan kita seperti mana air memadamkan api. Air memadamkan api, itulah makna kalau kita sedekah banyak, kalau kita sedekah kurang, kalau kita ni orang salah sedekah, seolah-olah kejahatan yang kita buat, dosa-dosa yang kecil yang kita buat terpadam. Sebab apa? Seolah air memadamkan api. Tapi kita perlu ingat, kalaulah kita balik kat rumah kita api sikit, padanlah dengan air banyak ni dah. Api sikit, padanlah dengan air banyak ni. Tapi kalau kita balik rumah api duk makan separuh dapur dah, padan tak dengan air 1.5 ataupun air sekat ni, memang tak padan. Maknanya masa tu kita kena panggil bomba, kita kena banyak melakukan, kita kena banyak ambil air. Maknanya kita kena banyak melakukan sedekah baru kita nak habis dosa kita. Selain daripada sedekah kita, maknanya amalan-amalan lain, datang ke surau kita, datang ke masjid kita. Saya baca balik pun ni, saya baca satu hadis ni kat Bali. Hadis ni juga saya baca kat Bali. Dia kata, Ustaz, masa duk makan, dia kata, Ustaz carilah hadis lain supaya kami boleh amalkan. Dia cerita tentang sedekah ni, kami pun tak ada, Ustaz. Tambahlah ni musim hujan, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedekah ni bukan kata dengan RM2 saja. Kita senang tak mana pun, kadang-kadang kita jadi susah juga. Tapi ada tak sedekah selain daripada RM2? Ada. Apa dia? Al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Perkataan kita yang baik kepada orang. Kita bercakap dengan anak kita, kita bercakap dengan rumah kita, kita bercakap dengan siapa-siapa pun dengan perkataan yang baik juga menjadi sedekah. Bila menjadi sedekah, dapat memadamkan kejahatan kita seperti mana air memadamkan api. Bila kita sedar bahawa kebaikan yang kita buat tak banyak, maknanya kita ni banyak lakukan dosa, selain daripada banyak kita istighfar, selain daripada banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena ingat satu benda, bahawa ada benda yang lebih bahaya lagi yang berada dalam diri kita. Seandainya kita buat, habis pahala kita, habis terus kan. Kita tengok hadis ni apa yang Nabi sebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah dalam diri kita ada perangai hasad dengki, ada siapa pun ada kadang-kadang, tapi kita amalkan tak ataupun hasad dengki itu, kita amal ataupun tidak, kita buat ataupun tidak, hasad dengki itu duduk dalam diri kita, kita usaha untuk buang. Kalau dia tak boleh nak buang, tak boleh nak keluar tu, nak buang macam mana, kita dah usaha dah, tapi jangan duk buat, jangan duk cuba buat hasad dengki ni. Sebab apa? Bahaya tak bahayanya? Nabi SAW sebut, iyyakum wal hasadah. Nabi kata apa? Jauhkanlah kamu daripada hasad dengki. Tak buat lagi, tapi nak main hasad dengki tu, Nabi suruh jauh daripada hasad dengki. Sebab apa? Fa innal hasada yaqulul hasanat. Sesungguhnya hasad dengki akan memakan benda-benda kebaikan yang kita buat. Ustaz, saya tak buat baik banyak pun, Ustaz. Kalau kita duk mari surau, mari masjid ni, memang banyak dah kita buat kebaikan. Apa dia?
Langkah kaki kita daripada rumah tadi ni, langkah kaki kita daripada rumah kita tadi, kita dah dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah kaki kita yang pertama, Allah Taala angkat martabat. Langkah kaki kita yang kedua, Allah Taala ampun dosa. Tu tak kira niat kita di rumah lagi. Niat kita tu nak main dengan tazkirah, nak main solat. Seandainya kita tak sampai di masjid oleh kerana ada sesuatu, nak main sembahyang tapi tak sampai, tetap dapat ganjaran daripada Allah. Sebab apa? Niat kita nak lakukan kebaikan. Niat untuk main ke surau, nak dengar tazkirah, nak dengar kuliah, nak sembahyang, tiba-tiba dapat sampai, kita boleh sembahyang subuh, kita dapat dua ganjaran daripada Allah. Ganjaran yang pertama, kita niat untuk melakukan kebaikan. Ganjaran yang kedua, kita dapat melakukan kebaikan tersebut. Tu di segi niat di rumah lagi tu. Belum langkah kaki kita, belum sampai kat masjid. Sampai kat masjid ada apa pula? Malaikat rahmat sambut kita, malaikat sambut kita. Tak cukup dengan tu lagi, Allah Ta'ala bina satu istana di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mai kat masjid ni, Allah Ta'ala bina satu istana di syurga Allah. Balik lagi satu istana di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak ke tak banyak? Kalau 10 istana satu hari. Kalau tak silap saya, bulan 9 tu saya datang sebut apa, satu hadis Nabi SAW, bila kita duduk dalam masjid. Kalau kata dah benda dah lama, kalau tuan-tuan kata ustaz sebut dah hadis ni ustaz, tak apa, kita ulang balik. Ada orang baru yang tak dengar, kalau pakat tak dengar lagi, kita ulang. Saya pun lama tak ada catatan masa hari tu, tapi saya ulanglah sikit. Kalau kita terlupa, kita boleh ingat balik apa dia. Duduk dalam masjid ni, kita buat apa duduk dalam masjid ni? Kita dengar tazkirah duduk dalam masjid kan. Nabi sebut apabila kita duduk dalam masjid, Allah Ta'ala beri kepada kita keterangan. Allah Ta'ala campurkan dalam diri kita ketenangan bila kita duduk dalam masjid dengan tazkirah ni. Malaikat rahmat ada di sekeliling kita. Allah Ta'ala sanjung nama kita. Itu kehebatan bila kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak ambil sikit satu kaitan dengan mudah bagi sesiapa yang Allah Ta'ala nak mudahkan. Maknanya walaupun Nabi tak sebut payah bagi sesiapa yang Allah Ta'ala nak memayahkan, tapi saya nak sebut sikit lah supaya kita faham, nak mudah masuk juga Allah. Satu hari Nabi SAW tanya sahabat-sahabat dia, ni dahaga ni bukan apa ni, bukan kecil mana dah. Tadi duk mari je, takut tak sampai tu duk jadi gelabah. Satu hari Nabi SAW tanya sahabat-sahabat dia, man sama al-yawm, siapa puasa hari ni? Nabi tanya sahabat-sahabat dia, tanya kawan-kawan dia, ramai-ramai. Semua pakai dia, tapi ada salah seorang sahabat yang jawab, qala ana, siapa tu? Abu Bakar kata, aku ya Rasulullah, aku puasa hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi tak kata apa, tapi Nabi tegur dengan persoalan, siapa yang mengikut jenazah ke kubur? Sahabat-sahabat lain juga diam, tapi Abu Bakar kata apa? Aku ya Rasulullah, aku hari ini aku ikut jenazah kubur. Walaupun hadis itu tak cerita secara umum lah, mati kat mana Rasulullah tak nak cerita dah. Abu Bakar ni ikut jenazah kat kubur. Mungkin tak mati di kawasan tu lah, sebab kalau mati di kawasan tu sahabat-sahabat pun ada. Mungkin kamu sebelah, mungkin dekat dengan rumah ni kawan dia, kamu saudara, kita tak tahu. Tapi hari itu pastinya dia ikut jenazah kat kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi tak kata apa, Nabi tanya lagi, siapa yang memberi makan kepada fakir miskin hari ini? Sahabat lain dia, Abu Bakar kata apa? Aku ya Rasulullah. Qala ana, aku ya Rasulullah, aku beri makan pada fakir miskin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi kata, wajibat lahul jannah, wajib masuk syurga. Maknanya sesiapa sahaja yang buat dalam satu hari 3 benda ni. Yang pertama apa dia? Puasa. Tentu dah hadis ni bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa tak payah Nabi tanya. Tak payahlah kalau bila Nabi tanya semua sahabat jawab puasa belakang. Ni Abu Bakar lah. Sebab tu kadang kita disuruh apa dia? Puasa Isnin Khamis. Pilih puasa. Saya kata je lah, saya pun kadang tak buat juga. Kalau nak puasa tiap-tiap hari, tiap 9 hari buka, sehari puasa, berapa tu boleh. Kita tak, tapi suruh aja puasa. Tambah kita 2 bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita nak bulan Ramadan ni sebab apa kita nak? Sebab amalan diganda oleh Allah Ta'ala. Tapi kita yakin ataupun tidak, kita boleh sampai pada bulan Ramadan.
Masjid ataupun surau, bukan masjid lah, surau di sebelah kampung. Saya duduk kampung Seri Indah B. Atas tu pun ada juga kampung Bukit Indah, Taman Bukit Indah. Sebelah tu lah. Tapi bila ingat Bukit Indah, ingat dekat sana tak jauh. Mana sebelah taman saya, kampung saya, sebelah Taman Bukit Indah ada satu surau. Sehari kita nak bosak, las Syamban ni, pakat seronok, gotong royong masjid lah, semua seronok. Dia paling seronok sekali. Paling seronok. Nak masuk je maghrib, dalam tak sampai sejam, tiba-tiba bini dia telefon tu imam, kata suami dia rebah dalam bilik. Maknanya tak sampai Ramadan. Maknanya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berdoa, semua kita boleh berdoa supaya apa? Supaya kita sampai Ramadan. Sebab apa? Sebab apa ulama seronok sangat Ramadan? Sebab amalan kita diganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amalan kita ada Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada lagi benda lain. Puasa untuk aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku sahaja yang akan membalas ganjaran orang yang berpuasa. Puasa ni ada orang yang teruk puasa, ada orang yang tak teruk. Kerja masing-masing. Kita dengan orang rumah kita pun lain-lain lah. Tengok orang rumah kita dalam mana. Hari kerja tetap kerja, bangun pagi buat kerja, basuh kerja semua, tengah duk puasa tu, masak ni nak bagi anak makan, kita kadang-kadang tak larat, kita tidur. Bila orang kita kejut, abang bangun bang, buat apa? Anak-anak kau puasa, dia kata pasal apa dah sesat ni, tak sesat kena kita tidur pada awal. Tapi tak kisah, asamuli wa ana jazili. Puasa untuk aku dan aku sahaja yang akan balas ganjaran orang yang berpuasa. Muslimin dan muslimat yang berahmat Allah, saya sambung balik adik-adik, Nabi tanya apa? Kita disuruh dia puasa Isnin, Khamis puasa. Sebab apa kita kata? Sebab Allah panggil apa? Saya sebut tentang hadis buat tau. Saya ulang balik lah. Kita kata apa? Yang pertama kita puasa. Yang kedua kita ikut jenazah ke kubur. Dan yang ketiga kita buat apa? Memberi makan kepada fakir miskin. Siapa buat 3 benda ni dalam satu hari, Nabi kata apa? Wajabat lahul jannah, wajib masuk syurga. Nabi kata, bukan sahabat-sahabat, bukan kawan-kawan kita, bukan tu imam kata siap kata bila tak. Ini Nabi SAW sendiri sebut, siapa yang buat 3 benda dalam satu hari, kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada lagi 10 minit. Saya ambil balik dalam mukadimah saya baca tadi, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Allah Ta'ala suruh kita, selain daripada Allah Ta'ala suruh kita semayang, selain daripada Allah Ta'ala suruh kita amal ma'ruf nahi munkar, selain daripada Allah Ta'ala suruh kita buat macam-macam, Allah Ta'ala juga suruh kita wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Allah Ta'ala suruh kita bersegera mencari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup kita ni pasti kena mencari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, syurga bentangannya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala sediakan untuk golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala tahu kita manusia ni suka benda yang mewah, suka benda yang hebat, suka benda yang bermacam-macam. Bagi orang muttaqin, Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala standby untuk kita syurga yang luas-luas mana? Seluas langit dan bumi. Dahlah kita rajin main masjid tadi, ada Allah Ta'ala bina istana di syurga Allah. Boleh syurga yang luas, boleh pula istana di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang ni kata, kadang-kadang dia kata macam-macam, Ustaz nak buat apa istana banyak-banyak, nak buat apa rumah banyak-banyak. Kalau atas dunia kita pandai pula, tak cukup dengan sebiji rumah, tak cukup dengan sebidang tanah, buat macam-macam. Kita cari bila dia syurga, Allah Ta'ala nak beri macam dengan kita kata macam-macam, nak buat apa banyak-banyak, pahala boleh masuk syurga, sudahlah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ingat arwah Tok Pon Aziz, dia kata apa? Orang tanya dia, tanya benda macam ni lah, apa? Pahala-pahala pun berapa, dia kata. Pahala-pahala banyak nak buat apa boleh masuk syurga, sudahlah, dia kata. Tok Pon Aziz jawab apa? Pahala di akhirat kita nak buat contoh, dia kata, macam kita banyak harta kat dunia. Bila kita banyak harta kat dunia, tak payah beratur kat klinik, kat hospital kerajaan, beratur dah kita boleh pergi hospital bayar 1000 lebih. Sebab apa? Sebab kita duit banyak, tak tahu. Tak ada dunia barang lambat, kita boleh naik kereta, kita boleh naik kereta sendiri pergi mana-mana. Tu maknanya kelebihan bila kita harta banyak kat dunia. Bila kita pahala banyak dalam syurga, tu dah
sifat ibadat macam-macam kita boleh buat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala sediakan untuk orang muttaqin syurga yang luas, luasnya seluas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin. Allah Taala sediakan untuk golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa orang nak sangat? Sebab apa kita nak sangat? Sebab apa Tok Imam selalu baca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan orang muttaqin sebagai ikutan. Sebab apa nak sangat jadi orang muttaqin sebagai ikutan? Ni sebab Allah Taala di akhirat Allah Taala nak bagi syurga yang luas. Di antaranya lagi, kalimah muttaqin memang selalu kita dengar. Paling malas sekalipun, paling lama sekalipun bagi orang lelaki kita dengar. Tok Imam kata apa? Tok Imam kata disebut dalam khutbah tu. Apa dia? Apa dia hukum khutbah? Saya ingat dalam sebut depan tuan. Ada cerita tentang muttaqin dalam hukum khutbah. Siapa ingat? Apa dia cik? Oh, jadi terlupa lah. Tak apalah. Kalau ingat lagi, siapa ingat bagi tahu. Cerita. Duduk pegang khutbah hajah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat takwa mesti kita dengar. Paling malas seminggu sekali kita dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak cukup dengan itu ni. Dalam berbagai-bagai ayat Allah Taala cerita tentang orang muttaqin. Di antaranya yang kita sebut ayat 1000 dinar dalam surah Talaq. Ayat 1000 dinar ni orang yang umur 50 ke atas yang ada sekarang, kalau tak ingat tu boleh dikatakan mungkin dia tak mau tunjuk, ataupun kalau ada yang tak ingat surah ni pun dia sikit-sikit orang. Sebab apa? Orang dulu ni surah ni dia buat macam-macam, dia buat ubat lah, dia buat macam-macam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Agak-agak siapa tak ingat surah tu, ayat dia. Nak cerita apa dia? Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah Taala bagikan dia jalan keluar. Nak cerita apa? Manusia kita ni ada masalah. Ada tak manusia yang tak ada masalah? Ada. Yang jenis duduk punya batang pakai baju tu je, tidur pun dalam kotak apa semua tu tak ada masalah. Orang macam kita memang kan ada masalah, tapi kelebihan bagi orang yang bertakwa, ada masalah datang, yaj'al lahu makhraja, Allah Taala jadikan dia jalan keluar. Jangan bimbang. Ada jalan penyelesaian dia. Tak payah nak mengadu saya, tak pernah nak mengadu sini, tak apa. Ada jalan penyelesaian dia. Bangun tengah malam doa pada Allah di antaranya. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala rezekikan kepada mereka, kepada orang yang bertakwa kepada Allah, dengan keadaan mereka sendiri pun tak sangka tu hebat. Ada apa Ustaz? Allah Taala beri rezeki kat kita, kita tak sangka ada kan? Yang pertama sekali kita perlu ingat bahawa rezeki datang daripada siapa? Mesti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mungkin bekerja sendiri, buka syarikat. Bila tuan-tuan berniaga untung, dapatlah kekurangan yang banyak, tapi kita ingat asal rezeki tu hak siapa? Hak Allah Taala. Ada orang kerja dengan kerajaan 25, 7 bulan ke apa semua, 25 dapat gaji. Gaji tu daripada kerajaan ke tak? Daripada Allah Subhanahu Taala. Tapi kita kerja kerajaan, melalui kerajaan sampai kat kita. Kita kerja kilang 7 bulan dapat gaji. Kita ingat tak rezeki tu hak siapa? Hak Allah Taala. Tapi ada orang yang bekerja 24 jam untuk menaikkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Di antaranya Tok Guru Pondok. Tok Guru Pondok ni bangun pagi, dah buka kitab, semua 24 jam, tak ambil gaji, tak apa. Ada orang kata apa? Ya Pak Ustaz tak ambil gaji. Ni hak saya pergilah, saya tak pergi, saya tak ngaji, saya tak mau sebut. Pondok apa saya sebut tadi, masa saya ngaji dulu RM15 sebulan. Nak naik RM20, orang kampung misi. Dia kata Ustaz, kami nak menolong kita hujan-hujan ni payah Ustaz nak menaikkan yuran. Tak apa juga, ada juga gaji, ada juga yuran. Di pondok berseluruh tak ada. Saya mengaji pondok berseluruh tak ada. Tapi jangan pelik. Apa yang orang kampung ada, orang kuasa tu ada, Tok Guru ada. Tapi apa yang Tok Guru ada, kemungkinan orang kuasa tu tak ada. Nak cerita pada si kereta kan, motor kan. Kita nak fitnah apa, takkan nak kata ni makan di pondok yuran pun tak penting, apa pun tak penting. Kalau nak kata fitnah, orang macam-macam. Tapi kalau kita ingat, rezeki tu Allah Ta'ala hantarlah melalui siapa pun akan sampai kat dia. Macam kita kerja kerajaan, melalui kerajaan sampai kat kita. Kerja melalui siapa pun, perniagaan nasi kita buat sedap, orang beli banyak sampai kita. Kita ingat asal siapa? Allah Ta'ala. Bila kita ingat benda tu, alhamdulillah, semua jalan dengan lancar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua orang dakwah, semua orang mengaku bahawa dia tu
orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita orang Islam hanya dia ingat rukun Islamnya dah. Ingat sikit kerja dia kan ada okey dah. Jadi macam. Kalau tanya kita ni orang muttaqin tak? Ya, orang muttaqin. Kalau kata kita ni kita jadi orang yang muttaqin mesti ada sifat-sifat atau tanda-tanda orang muttaqin. Kita cek secara rekan. Kita cek diri kita ni orang muttaqin ataupun tidak. Cek diri kita. Yang pertama, sifat orang muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarai wa dharra. Ada dalam diri kita orang yang menginfakkan dalam keadaan senang ataupun susah. Tu tanda-tanda orang muttaqin. Ada ke tak ada dalam diri kita? Kalau ada, kekalkan. Ada satu dah daripada 3. Yang kedua apa dia? Wal kazimin al-ghaiz. Orang muttaqin ni dia suka tahan marah, bukan kuat marah dah. Kita ni kuat tempik salah sikit kau tempik selalu. Tu bukan tanda orang muttaqin. Orang muttaqin dia tahan marah. Dan yang terakhir tanda muttaqin adalah apa dia? Wal afina 'anil nas. Selalu memaafkan orang. Ini tanda orang muttaqin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama ada buat kajian. Kalau kita ni selalu memaafkan orang lain juga akan selalu memaafkan kita. Kalau kita selalu marah ke orang, selalu berdendam pada orang, bila orang buat apa-apa sikit kat kita kata apa, tak apa, aku tuntut di akhirat. Orang lain terhadap kita pun macam tu juga. Kadang-kadang orang rasa apa, orang kata apa, alah biarlah dia tak maafkan aku pun. Kadang-kadang ada juga orang yang berbangga dengan dosa yang dia buat. Bila orang panggil seseorang dengan nama gelaran yang teruk, lekat pula nama tu, orang panggil sampai dia mati nama tu, dia seronok. Entah tak siapa mula gelar dia dulu, siapa mula panggil dia. Mak dia bubuh nama Rahman, tapi dia dipanggil Rahman apa tau, dekat sampai ni dia gembira. Tahu siapa panggil mula-mula? Aku tu. Padahal dia tak suka dengan nama tu. Berbangga pula dia buat dosa. Bila kita kata tak boleh macam ni, kita nak minta maaf. Alah, kalau kita tak minta maaf pun tak ada masalah. Bukan nak habis berat, bukan nak habis duit dan ambil dengan aku pun. Bukan nak luar duit dan ambil, macam-macam kita sebut. Kita ingat orang macam ni, orang yang melakukan dosa, berbangga-bangga dengan dosa, orang yang melakukan kesilapan terhadap orang. Kalau kita salah melakukan dosa pada Allah Ta'ala, kita melakukan dosa kesalahan pada Allah Ta'ala, bila-bila kita bertaubat, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tapi kalau kita melakukan kesalahan dengan manusia, boleh tak Allah Ta'ala ampun dosa kita? Boleh. Allah Ta'ala ampun dosa kita dengan syarat. Apa syarat dia? Syarat dia kena orang yang kita lakukan kesalahan tu memaafkan kita, baru Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kalau kita lakukan kesalahan terhadap manusia, minta ampun pada Allah Ta'ala sampai merah mata, sampai keluar air mata sekalipun, kalau orang tu tak maafkan kita, Allah Ta'ala tak akan ampun dosa kita. Kita ingat dulu, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada berapa minit nak masuk Isyak? Masuk dah Isyak? Tak ada siapa angkat tangan pun. Nak azan dulu ke apa? Azan dulu Azan dulu lah, kita sama berapa minit. Kalau kita tengok satu hadis Nabi SAW lah sangat berbicara. Satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah tanya sahabat-sahabat dia, atadruna man muflis? Tahu tak siapa golongan muflis? Nabi tanya. Kalau Nabi masih hidup, Nabi tanya kita siapa golongan muflis, kita jawab apa? Dulu kaya, atau kalah apa-apa semua, jual kata habis bengrak. Kalau apa? Bengrak lah kita kata habis. Itu orang muflis. Sahabat pun jawab macam tu juga, al-muflis indana man la dirham wa la mata. Muflis kami orang tak ada dirham, tak ada duit, tak ada apa semua. Orang muflis lah, dulu dia kaya pun tak ada apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi jawab, muflis di sini Nabi SAW adalah golongan manusia yang bawa pahala banyak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa pahala sembahyang, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa segala pahala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala hal keadaan gembira. Tiba-tiba sampai depan Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang lain tuntut kesalahan kita yang kita pernah buat kat dia di atas dunia dulu. Ya Allah, inilah si fulan yang pernah lakukan kesalahan kat aku atas dunia dulu. Aku nak balas balik, aku tak mampu. Hari ini aku nak tuntut balik apa yang dia buat kat aku.
Allah Ta'ala cek rupa-rupanya betul apa yang dia tuntut. Jadi masa tu tak ada perbuat, tak ada apa semua, cuma cara Allah Ta'ala balas dua. Yang pertama, kalau kita pahala banyak, awak berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ambil pahala kita, Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kita pernah melakukan kesalahan atas muka dunia dulu. Tak kira lah kesalahan apa pun, kita gelar orang yang dia tak suka ke, kita gelar orang yang dia suka, tak apa. Nama apa? Faiz. Orang panggil Imam Faiz. Okey lah, tak ada masalah. Tak panggil, tak apa. Panggil, tak apa. Tapi kalau kita hidup panggil nama ikut dan sebab dia tak suka, itu masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala ambil pahala kita, Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kita pernah melakukan kesalahan. Tiba-tiba ada lagi orang yang tuntut, kita ada lagi pahala, Allah Ta'ala ambil pahala kita bagi 2, 3, 4 orang, mari habis dah pahala kita. Tapi ada juga orang yang tuntut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala ambil dosa dia, dosa sebulan yang kita pernah melakukan kesalahan, Allah Ta'ala bagi kat kita. Allah Ta'ala ambil kesalahan dia, Allah Ta'ala ambil kesalahan dia, Allah Ta'ala bagi kat kita. Maknanya itulah dinamakan golongan muflih di akhirat. Pahala kita banyak tadi dia ambil bagi orang sebab kita buat salah banyakkan orang. Lepas tu dosa dia Allah Ta'ala ambil bagi kat kita pula kalau pahala dah habis. Maknanya itulah dinamakan golongan muflis di akhirat. Golongan muflis atas dunia macam-macam cara orang boleh buat supaya keluar daripada muflis. Di akhirat kalau dia ni muflis, kekal muflis, tak ada tempat lain lah, neraka lah tempat dia. Na'udzubillah min zalik. Akhir kata, kalau kita ada kesalahan dengan kawan-kawan kita, tak perlu sombong, tak perlu kita rasa apa-apa lah. Kita jumpa, kita minta maaf balik. Sebab apa kita perlu minta maaf? Sebab benda ni tak ada sangkutan di akhirat. Itu maknanya ada kesalahan, kita jumpa, kita minta maaf lah. Yang pertama, cara dia cerita nikah. Yang pertama, jumpa dia, kita minta maaf secara satu persatu apa yang kita buat. Dan yang kedua, boleh juga kita minta maaf secara umum. Jumpa dia, kita bagi salam, minta maaf lah kalau ada aku lakukan kesalahan dan segala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah kuliah maghrib saya pada malam ini dan jadi kuliah insya-Allah ni akhirat. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Cuma malam ni saya juga mewakili pertubuhan ikatan persaudaraan dan kebajikan Bali Kedah. Pamphlet ada kat luar sana, dengan tabung ada kat luar pintu tu. Ni untuk sumbangan Ramadan dan berbuka lah. Wallahu ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa 'amalan maqbulan wa rizqan thayyiban. Sallallahu alaihi wasallam.